Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang berada di rumah pada hari ini? Semoga sihat-sihat dan ceria-ceria selalu. Okey, bersama saya Cikgu Man. Saya Cikgu Su. Kita kembali. Dah lama tak bersiaran dalam Borak Cafe. Juga murid tanya saya, Cikgu sekolah boleh buka ke nanti? Alamak. Ya, rindu kat sekolah. Rindu. Cikgu pun rindu kat sekolah. Cikgu pun. Tapi tak boleh datang ke sekolah buat masa ini. Okey. Hari ini kita ada sedikit special dalam Borak Cafe. Ya. Kerana apa? Bincangkan tajuk yang apa berlaku sekarang. Ya. Sebenarnya kejadian ni dah berlaku sejak tahun lepas. Bulan 2, hujung bulan 2 rasanya. Kalau tak silap cikgu, COVID-19 kes pertama di Malaysia yang ditemui. Dan sehingga ke hari ini, pernah sekejap kes turun. Ya. Naik semula dan kita tak tahu sampai bila. Yang pasti, kita kena berusaha lah. Ya. Setakat ni pun kes beribu-ribu lagi. Allah, takutnya. Setiap hari. Ya. Itulah kita kena terus menjaga SOP masing-masing. Jaga jarak, pakai face mask, pergi mana-mana. Kena benda ni jaga. Jangan putus asa dah, jangan boring nak buat benda ni. Sekarang apa kita nak bincang? Okey. Dia macam sebenarnya tadi Cikgu Su dah cakap dah awal tadi. Topik hari ni nak sembang satu yang special. Apa dia, silakan. Kita tadi saya sebut pasal COVID. Sekarang lebih pada tu. Kita akan mendengar cerita-cerita orang-orang yang teman-teman kita, anak-anak murid kita yang telah dijangkuti oleh COVID. Yang telah sembuh sekarang ni. Kita kongsi apa cerita mereka. Dan seperti yang kita telah janjikan juga, hari ini kita akan berkongsi kisah benar yang dilalui oleh mereka. Sama ada anak, keluarga, suami atau siapa saja yang terlibat dalam kes COVID yang telah kena sakit, yang kuarantin, apa mereka rasa. Jadi kita nak share. Yang specialnya sebab selalu kita tengok kat TV. Kat TV je. Tapi hari ini adalah orang-orang yang dekat dengan kita, kawan-kawan cikgu. Kawan-kawan cikgu juga. Yang kisah ini adalah betul. Tapi sebelum kita teruskan dengan perkongsian, kita nak dengar dulu ucapan sepatah dua kata daripada Puan Guru Besar kita, Puan Rohaya binti Haji Ahmad. Okey, silakan Puan untuk ucapan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak didik SK semua rapat sekalian? Pertama sekali, kita berjumpa lagi untuk program Borak Cafe pada hari ini dengan tajuk yang saya fikir sangat sesuai pada masa kini, iaitu berkaitan dengan COVID-19. Sebelum tu, saya harap anak-anak didik saya di SK semua rapat akan terus menjaga kesihatan dan pastikan diri kita sihat dan jangan lupa patuhi SOP yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan PDPR juga, saya nak maklumkan sepanjang semasa ini kita masih lagi menjalani PDPR. Jadi saya harap semua anak didik saya akan terus mengikuti PDPR dengan sebaik mungkin. Dan jangan lupa isi kehadiran link-link yang telah disediakan itu dengan baik. Bagi mereka yang tidak dapat mengikuti PDPR atas beberapa masalah dan sebagainya, tolong maklumkan kepada guru-guru kelas supaya kita dapat mengambil langkah-langkah bagi memastikan anak-anak semua dapat mengikuti PDPR dengan baik. Berkaitan dengan COVID-19 pula, saya amat berharap supaya kita memastikan diri kita sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dengan cara mengamalkan gaya hidup yang sihat. Amalkanlah amalan menjaga kebersihan dengan sebaik mungkin. Dan bagi ibu bapa, untuk memastikan keluarga kita sihat, jadi pastikan kalau ibu bapa mendapat vaksin, pastikan mendaftar dalam MySejahtera dan pastikan mendapat vaksin. Kerana kita tahu itu sahajalah cara untuk kita nak bergerak ke arah penghidupan lama kita, di mana kita dapat bergaul, dapat keluar daripada belenggu COVID-19 ini. Dengan siaran dalam Borak Cafe ini berkaitan dengan COVID-19, saya amat berharap agar anak-anak didik ataupun warga maya sekalian dapat mengambil iktibar daripada apa yang akan diceritakan oleh bekas-bekas pesakit COVID-19. COVID-19 ni adalah benar bukan rekaan ataupun
anasi-anasi luar yang ingin menjatuhkan negara dan sebagainya, tapi adalah satu wabak yang sedang menyerang negara kita dan kita harus ambil langkah-langkah pencegahan bagi memastikan diri kita sentiasa sihat supaya kita dapat memastikan kita dapat belajar semula ataupun hadir ke sekolah semula dan menjalani kehidupan seperti sedia kala. Jadi akhir kata dari saya, jangan lupa tonton program Borak Cafe pada kali ini dan lihatlah ya kesengsaraan yang dihadapi oleh bekas-bekas pesakit COVID-19 dan kita boleh mengambil iktibar daripada itu bagi memastikan diri kita, keluarga kita dan seterusnya negara kita bebas daripada COVID-19. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Rohayah di atas ucapan sebentar Ya, tadi. Jadi ambil nasihat itu. Ya, apa perkara yang baik jadikan manfaat kat kita. Yang buruk kita jadikan teladan, kan? Betul sangat. Okey, seperti kita janjikan, hari ini kita dengar perkongsian. Ramai ni. Ya, ramai. Ramai orang akan berkongsi dengan kamu yang sanggup berkongsi tentang pengalaman mereka, Cikgu Su. Ya, orang pertama, Jom kita tengok video berikut perkongsian daripada mereka yang pernah dijangkiti COVID-19. Jom kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Yana dan di sini saya ingin kongsikan sedikit tentang kisah saya yang pernah dan telah dijangkiti COVID-19 pada awal bulan 5 yang lepas. Okey, walaupun kita memakai face mask, kita sentiasa mematuhi SOP dan hand sanitizer dibawa ke mana saja, maka sayanya telah dijangkiti COVID-19 tanpa saya sedari dan saya dah jaga diri saya sehabis yang baik, tapi tiada siapa yang boleh menindakkan takdir. Ya, dan di sini saya share sikitlah bagaimana saya dijangkiti COVID-19. Okey, pada 26 April ya, pada 26 April tu saya sebenarnya on off demam ya. Saya memang dah demam on off pada waktu itu. Namun saya hanya makan Panadol sahaja untuk mengurangkan demam tersebut. Maka keesokan harinya saya masih bekerja macam biasa, pergi sekolah macam biasa, menghadiri meeting macam biasa, ya, seperti yang diarahkan. Dan pada hari tersebut juga saya telah dapat merasakan bahawa deria bau dan rasa saya sebenarnya dah tiada. Tapi saya anggap itu biasa ya, mungkin sebabkan kesan daripada demam tersebut. Jadi deria bau dan rasa tu memang dah hilang, dah tak ada, dan saya pun rasa tak sedap hati sebenarnya. Dan pada 30 April saya pergi ke klinik Greentown, klinik kesihatan Greentown untuk membuat swab test. Dan saya menerangkan kepada staf nurse di situ untuk membuat swab test kerana saya ada simptom-simptom tersebut yang ada di dalam COVID-19 ya, iaitu deria bau dan rasa dah hilang sama sekali ya, memang dah tak ada apa-apa langsung, tak dapat rasa, tak dapat bau langsung. Dan dengan itu saya diasingkan di ruang tertentu untuk membuat swab test. Dan saya diarahkan pulang terus ke rumah dan tidak boleh pergi ke mana-mana. Dan pada keesokan harinya, pada jam 4 petang ya, 4 petang saya mendapat panggilan call daripada doktor yang merawat saya di klinik kesihatan Greentown mengatakan yang keputusan swab test saya positif. Dan pada masa itu dunia saya rasa saya gelap gelita dan saya terlalu terkejut dengan keputusan yang diberikan. Maka saya diarahkan juga untuk bersiap sedia berkemas untuk dihantar ke pusat kuarantin di Hospital Sungai Siput. Dan pada pukul 6 petang saya telah dibawa ke pusat kuarantin di Hospital Sungai Siput ya. Dan manakala suami dan anak saya diarahkan untuk membuat swab test juga pada keesokan harinya. Dan keputusan mereka juga disahkan positif. Dan suami saya
telah dimasukkan ke pusat kuarantin di Hospital Batu Gajah selama 10 hari, manakala saya pula di pusat kuarantin Sungai Siput selama 5 hari. Dan anak saya pula juga disahkan positif, maka tiada orang dewasa untuk menjaganya. Dan dengan perbincangan daripada kedua belah pihak, iaitu Hospital Sungai Siput dan Hospital Batu Gajah, maka saya diarahkan pulang pada hari kelima untuk dikuarantinkan bersama dengan anak saya di rumah. Dan kami semua telah dipakaikan gelang pink dan merah, menandakan yang kami semua telah disahkan positif COVID. Dan tempoh itu sememangnya amat perit kami rasakan. Tempoh kuarantin itu ditambah pula dengan disahkan positif. Memang kami down sangat-sangat, tapi alhamdulillah berkat sokongan daripada kawan-kawan, daripada rakan-rakan, daripada keluarga, kami bangkit untuk meneruskan kuarantin tersebut, sehinggalah gelang kami dapat dipotong pada 13 hari bulan 13 hari bulan 5 kami telah discharge daripada kuarantin tersebut. Dan juga terima kasih jugalah pada yang mendoakan kami supaya cepat sihat. Terima kasih pada yang mengambil berat, terima kasih pada yang memberi semangat kepada kami. Dan siapa yang pernah alami tahu penanganan virus ini. Dan sakit ni sebenarnya tak sama dengan demam biasa ya. Dan ingatlah bahawa penyakit ni berjangkit dan boleh membawa maut sebenarnya. Dan janganlah kita marah-marah, tak boleh keluar mana-mana, pergi meraya-rayau, kerana ikutlah SOP yang telah ditetapkan, ikut norma baru. Dan saya merasakan ini adalah kisah benar dan akan saya jadikan satu sejarah dalam hidup saya. Dan saya juga anggap ini adalah ujian Allah buat saya di bulan Ramadan. Dan terima kasih kepada Allah juga kerana memberikan ujian ini kepada saya, dan di setakat saya mampu alaminya, dan dengan izinnya juga saya dapat bernafas hingga ke hari ini, alhamdulillah. Dan saya ingin berpesan kepada anak-anak semua, jagalah diri, keluar hanya bila perlu sahaja, pastikan memakai mask dan sentiasa menjaga kebersihan diri. Pada masa ini kita tak tahu penyakit ini merebak tanpa kita sedari. Ya, kita pun tak tahu dari mana penyakit ini datang sebenarnya. Dan mungkin saya tidak seteruk pesakit COVID-19 di stage 4 dan 5 yang memerlukan bantuan pernafasan ya. Dan mungkin juga sebab saya telah dapat vaksin dos pertama pada 19 April yang lepas, dan mungkin ketahanan badan saya kuat dan saya beransur pulih. Dan alhamdulillah, walaupun hakikatnya pada masa kini, walaupun sudah tiada COVID-19 tersebut, tapi saya masih ada rasa penat, cepat letih ya jika melakukan apa-apa kerja. Dan saya rasa kita patut peka dengan keadaan semasa, dengan pandemik yang berlaku sekarang ni ya. Dan saya harap semua ikutlah SOP, ikutlah norma baru, dan stay safe, stay home, stay healthy. Kita jaga kita, duduk di rumah dan jaga diri masing-masing. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Cikgu Su, pengalaman daripada mereka. Cikgu Man. Ya, tak mampu nak bayangkan. Rasa takut dengar lah Cikgu Man. Ya, takut. Kalau boleh tak nak keluarga kita kena. Kita kena. Tapi tak cukup, kita nak kongsi lagi kerana ramai yang nak berkongsi dengan kamu semua ni. Dan cuma kita ingatkan kepada anda semua agar subscribe channel Al-Biruni ni, dan video ini boleh dikongsi dengan saudara mara, kawan-kawan. Share. Share. Supaya perkara yang baik ni sampai pada semua orang, kita kongsi. Kerana video ni bukan untuk sekolah kita je. Tapi kalau boleh, terutama murid-murid sekolah kita, support lah. Kena tahu kan. Betul. Okey, kita nak teruskan Cikgu Su dengan video seterusnya, perkongsian. Jom kita dengar perkongsian berikutnya. Apa cerita mereka pula? Assalamualaikum cikgu-cikgu dan anak-anak murid semua. Saya Puan Aminah.
salah seorang petugas barisan hadapan ataupun frontliner di salah sebuah pusat perubatan yang terletak di Bukit Beruntun, Selangor. Okey, untuk pengetahuan semua, saya telah lengkap mengambil dos vaksin COVID-19. Tapi malangnya saya masih dijangkiti dengan virus ganas ni. Alhamdulillah, simptom yang saya alami sangat-sangat ringan. Okey, di sini saya nak kongsikanlah dengan anda semua pengalaman saya dijangkiti dengan virus COVID-19 ni. Okey, saya nak cerita sikit kronologi saya dijangkiti virus ni. Semuanya bermula pada 25 Mei 2021, di mana saya mengalami simptom sakit tekak on off. Okey, ia berlanjutan sampai 27 Mei. Pada 27 Mei itu doktor menasihati saya supaya saya menjalani ujian calitan ataupun swab test. Pada 29 Mei saya telah disahkan positif. Masa tu perasaan saya tak tahu bagaimana nak bagi tahu suami saya, jiran saya, kawan-kawan saya. Saya terus kuarantin dalam bilik berbasingan dengan suami. Okey, suami saya mengalami anxiety attack bila saya bagi tahu saya positif ni. Okey, sampai saya minta dia bernafas dalam plastik lah. Memang kelakar masa tu, sebab dia tak boleh kawal pernafasan dia. Okey, bukan dia sesak nafas sebab sakit ke apa, tapi sebab dia terlampau risau dengan keadaan saya masa tu. Okey, saya minta suami melakukan ujian calitan. Okey, alhamdulillah keputusan negatif. Masa tu saya dikuarantin di rumah selama 10 hari. Di bilik basingan lah dengan suami. Okey, sepanjang kuarantin saya hanya mengalami simptom yang ringan, macam sakit kepala yang on off dan juga cerit-berit yang on off. Tak ada yang kritikal lah, macam sesak nafas ke sampai kena guna mesin oksigen ke, tak ada lah. Okey, saya masa tu sangat-sangat bersyukur sebab dekat belakang saya ni saya mendapat sokongan yang kuat dan padu daripada orang-orang sekeliling saya lah, macam doktor saya, kawan-kawan saya, keluarga, jiran tetangga. Okey, mereka yang mengatur hari-hari saya. Maksudnya doktor saya sentiasa tanya, hari ni sakit apa, okey ke tak, sihat ke tak. Kalau tak sihat, dia akan bekalkan ubat sampai ke rumah dia hantar. Kawan-kawan saya support, sentiasa berikan kata semangat setiap hari. Saya sangat bersyukur. Jiran saya ada yang masakkan makanan, hantar ke depan rumah. Terima kasih sebab banyak saya ucapkan. Okey, sekarang ni dah 2 minggu saya kembali bertugas di pusat perubatan. Okey, saya masih mengalami simptom ringan seperti cerit-berit, tapi tak terlalu teruk lah. Hanya sekali atau 2 kali sehari saja. Sekarang pun makin kekurangan. Selang sehari, selang 2 hari baru saya mengalami simptom sakit perut lah. Tapi mungkin sebab makanan, saya agak mungkin sebab makanan lah. Okey, selain tu stigma masyarakat ni, pandangan masyarakat ni memang memainkan peranan penting. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebabnya ada juga kawan-kawan saya yang menjauhi saya sebab saya seorang pesakit. Saya bekas pesakit COVID-19. Okey, salah seorang kawan saya juga tak nak mendekati saya, tak nak berjumpa dengan saya walaupun saya dah habis tempoh kuarantin ni. Sebab dia katalah ada virus lagi pada saya. Ada virus pada sekeliling saya ni. Dekat rumah saya pun dia takut nak dekat. Tapi saya tak marah. Mungkin sebab dia takut, dia ada anak kecil. Saya faham. Okey, nasihat saya kepada semua penonton, terutamanya anak-anak murid SK Gunung Rapat, tolong jaga SOP. Okey, sebab kita tak nampak virus ni. Bila-bila masa je kita boleh kena. Macam saya dah vaksin. Okey, saya tidak boleh menjangkiti orang lain. Tapi anda yang belum vaksin tu macam-macam pula.
Anda boleh menjangkiti orang lain. Tolong berhati-hati, tolong ambil tahu dengan kesihatan diri sendiri. Simptom awal macam sakit tekak, sakit kepala, cerik-berik juga merupakan simptom awal yang perlu kita ambil berat. Pakai pelitup muka dengan betul. Okey? Apabila ditegur, jangan marah. Tolong patuhi. Okey? Sebab kita ambil berat. Jaga penjarakan sosial, selalu cuci tangan. Kalau pulang dari mana-mana, contohnya dari pasar ke, dari taman ke, main basikal ke, jumpa kawan kat tepi tangga main game ke, okey, baju yang dah dipakai terus masuk dalam mesin basuh, awak terus mandi, kemudian tangan tu cuci bersih-bersih. Okey? Jangan lupa ni, petugas barisan hadapan ni sebenarnya dah penat dah sangat. Sebab kita cakap macam-macam tolong jaga SOP, tapi still lagi orang tak jaga SOP. Okey, kami dah melakukan apa yang terbaik. Ramai petugas barisan hadapan ni yang dah dijangkiti sebab mereka dah letih dan dah sampai tahap yang saya pun tak tahu cakap macam mana, penat dia. Okey, kalau frontliner ni boleh jaga anda semua juga boleh turut membantu menjaga kami. Okey, supaya kami ni kembali dengan lebih kuat lagi. Okey? Akhir sekali, tolong hormati petugas barisan hadapan. Tak kisahlah doktor ke, staff nurse ke, juru X-ray ke, yang dia bertugas di pusat perubatan ataupun di klinik, polis ke, guru-guru. Okey, mereka juga insan yang ada keluarga. Kalau datang ke klinik macam pusat perubatan kami, tolong jujur dalam memberitahu simptom supaya kami dapat menilai tahap keseriusan suatu penyakit tu. Okey, janganlah memperlekehkan usaha petugas barisan hadapan ni. Okey, akhir kata dari saya, stay safe and take care. Kita jaga kita. Assalamualaikum semua. Bye. Itu dia perkongsian yang dah kita saksikan dah. Kisah-kisah mereka seperti yang Cikgu Su cakap tadi. Siapa yang nak COVID-19 ni? Itu pun pengetahuan Cik Uman yang kita kongsi tadi tu, frontliner, pekerja hospital sendiri yang telah terkena COVID. Sedangkan dia yang berjaga-jaga tentang kesihatan, menjaga kita juga, dan telah disuntik 2 kali pun kuman tu masih boleh menyerang dia. Ya, kerana vaksin ini bukannya menyebabkan kita tidak dapat penyakit, tetapi mengurangkan kesan. Jadi kita nak ingatkan pada anda, pada mak ayah, atuk nenek di kampung, pada siapa saja, sila daftar My Sejahtera untuk dapat suntikan. Cikgu dah. Kita ada cikgu pun sudah 2 kali dah. Alhamdulillah kita dah suntik. Jadi tapi kita masih berjaga-jaga. Okey, kita teruskan perkongsian seterusnya. Cikgu Su, dah sedia? Dah. Jom kita tengok. Jom kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Okey, saya nama Hamdan Celah. Saya berasal dari Patani, Thailand. Rumah saya berada di Songkla. Sekarang saya sedang belajar di Universiti Antarabangsa Bukhari. Jurusan saya adalah pendidikan awal kanak-kanak. Bermula hari itu pada hujung bulan Ramadan. Okey. Saya saya duduk beramai dengan kawan-kawan. Tapi masa itu ada di kawan-kawan yang sering makan sekali, macam sahabat saya lah. Lepas tu dia demam. Pada masa itu saya pun macam duduk bagi tak sangka lah kata dia nak ada COVID, tapi dia tak pergi cek time tu. Dia dah offer kat warden untuk nak pergi cek, nak pergi swab test. Okey.
tiba-tiba pada hari raya petang tu tiba-tiba saya macam rasa macam pening kepala, macam rasa demam lah. Rasa macam simptom demam lagi. Apa demam. Lepas tu apabila saya mula demam tu, saya duduk dalam kuarantin dalam bilik, duduk macam jauh daripada yang lain, macam asingkan diri pada orang lain, duduk tidur dalam bilik dalam 3 hari. Bila 3 hari saya warden offer saya untuk suruh pergi klinik dulu. Saya pun ikut. Saya pergi klinik, cek je, doktor kata ni demam biasa je. Jadi dia bagi ubat macam biasa. Apa yang simptom-simptom yang saya ada. Lepas tu lepas saya balik daripada klinik tu, dengar khabar kata ada dalam universiti ada terjumpa satu kes COVID-19. Tapi bukan pelajar lelaki yang dapat yang positif. First case kes yang pertama dalam universiti tu adalah perempuan. Lepas tu warden pun macam terkejut lah. Dia macam suruh macam siapa yang ada simptom, siapa yang demam, tak kira demam apa-apa pun, suruh pergi kuarantin. Okey, kami pun pergi kuarantin dalam 5 hari macam tu. Betul warden kata macam kes yang demam ni nampak banyak, makin ramai. Dia rasa pelik. Lepas tu dia bawa kami untuk pergi buat swab test. Kami pergi swab test, time tu saya pun rasa adalah simptom COVID lah, tapi saya rasa okey lah, time tu boleh jalan, boleh buat apa pun, macam biasa lah. Tapi apabila pergi test COVID, pergi buat swab test, saya terdapat positif COVID apabila result keluar. Lepas tu tapi yang saya kuarantin ni, sebab universiti kami dia ada macam hotel. Di situ macam kami kuarantin di situ lah, sebab KKM mari check macam mana boleh kuarantin kat sini. Lepas tu dia check tempat hotel yang universiti kami punya tu, dia dulu okey kami kuarantin. Itulah tempat kami yang kuarantin. Nasihat saya ada 3 untuk adik. Pertama, kita nak patuhkan SOP. Apa yang SOP itu? SOP yang kebanyakan adik-adik pun sudah tahu kan. Kita nak pakai mask, kita nak guna hand sanitizer, kita apa-apa cuci tangan tu. Lepas tu yang ketiga, kita nak jaga macam jarak dalam 1 meter macam tu kan. Okey, yang kedua, kita kena kuatkan semangat. Sebab kalau kita lemah semangat, badan kita macam bagi anggota lain pun dia rasa macam lemah semangat. Dia pun buat kerja pun dengan tak penuh macam tu lah. Yang terakhir, kita nak jagakan makan. Ini pesanan dari doktor. Bukan doktor, ni dari mana-mana pun. Sebab kita kena jagakan makan. Jagakan makan macam mana? Kita makan apa yang boleh memberi faedah pada badan kita. Dan harap adik-adik jaga diri baik-baik. Dan apa yang kalau boleh tak payah keluar lah, duduk dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, perkongsian yang kita saksikan tadi, saya yakin membuatkan kita semua berfikir sampai bila COVID-19 ni. Itulah, risau juga kan? Cuba bayangkan satu hari nanti, kita tak nak benda terjadi, tapi kalau tiba-tiba ayah kita kata, alamak, ayah positif, mak positif. Macam mana satu keluarga ni? Kita pun dah dengar cerita kesedihan apa yang berlaku. Kita tengok TV, surat khabar, ada yang pergi meninggalkan kita, tak kembali. Jadi, adakah itu kita akan berlaku pada kita? Kadang-kadang kita terfikir. Betul kan Cikgu Mal kan? Betul. Okey, sebabkan kita asyik terfikir, jom kita nak tengok apa orang lain punya pengalaman lagi kali ini. Kita nak jadikan iktibar. Kita saksikan sama-sama pengalaman berikutnya. Bukannya hanya orang yang berumur dah tua-tua je. Muda-muda pun boleh. Remaja pun boleh. Yang masih menuntut di universiti pun boleh. Jom kita saksikan pengalaman mereka ini pula. Selepas terkena terkena ke istilah dia? Dijakiti lah. Terkena tu macam terkena bola. Dijakiti COVID-19. Jom kita share sama-sama pengalaman berikut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.
Saya Muhammad Ahmad Syahzuan Muhammad Ridwan, berumur 19 tahun dan merupakan bekas pesakit positif COVID-19 sebanyak 2 kali. Dan hari ini saya nak menceritakan serba sedikit tentang pengalaman saya sepanjang menjadi pesakit COVID dan juga cara bagaimana saya menempuhi dugaan tersebut. Baiklah, pada awalnya, pada kali pertama saya menjadi pesakit COVID-19, saya merupakan seorang close contact ataupun kontak rapat kepada guru saya di sekolah, di mana waktu itu penyakit COVID masih lagi baru dan kes yang dicatatkan pada harian masih lagi tidak begitu merisaukan, hanyalah 100 lebih kes macam tu. Dan penerimaan masyarakat terhadap seorang pesakit COVID pada ketika itu adalah sangat-sangat tidak memuaskan dan masih berada dalam perkara yang mengecewakan. Pada kali kedua saya menghadapi penyakit COVID, masih lagi asimptomatik ataupun tidak bersimptom. Saya menjadi close contact kepada kakak saya yang turut dijangkiti oleh COVID-19 di tempat beliau bekerja. Dan pada waktu itu COVID-19 telah menjadi sesuatu yang biasa, perkara yang biasa, dan masyarakat lebih terbuka menerima pesakit-pesakit COVID, walaupun ada segelintir yang masih lagi memandang sinis terhadap mereka yang menghidapi virus tersebut. Waktu pertama kali saya disahkan positif COVID-19, waktu itu saya mendapat panggilan telefon sebanyak 6 kali daripada pihak KKM, di mana pada 5 kali terawal mereka hanya bertanyakan tentang sejarah perjalanan saya ke mana dalam tempoh 14 hari dan juga saya tinggal di mana dan semua maklumat peribadi yang asas lah. Dan saya diberitahu bahawa saya dijangkiti oleh virus COVID-19 hanya pada panggilan telefon yang ke-6, di mana pada ketika itu remuklah hati, hancurlah perasaan seorang pelajar yang pada ketika itu saya sedang mengikuti pembelajaran PDPR. Jadi pada ketika itu memang tak berjumpa dengan kawan, tak berjumpa dengan sesiapa dalam tempoh kuarantin itu. Jadi pada hari ketiga kuarantin, kalau tak silap saya disahkan saya positif dan mereka memberitahu saya untuk terus menunggu sehingga ambulans daripada KKM datang menjemput saya untuk membawa saya ke tempat pusat kuarantin. Pada ketika itu saya dikuarantinkan di Hospital Al-Star. Peristiwa tersebut merupakan pengalaman yang pertama bagi saya tinggal di hospital seorang diri, tanpa ada sesiapa yang menemani, tanpa ada sesiapa yang boleh untuk menguruskan kehidupan seharian saya di sana. Jadi saya tak tahu di mana tandas, tak tahu di mana tempat ambil makanan, tak tahu di mana tempat untuk kita ambil pakaian kita. Jadi itulah cabaran bagi saya lah. Memang untuk saya dikuarantinkan di sana selama 9 hari dan 5 hari pertama merupakan hari fasa penerimaan, di mana saya menangis setiap hari, setiap kali lepas solat saya akan menangis sebab rindukan rumah. Sampai saya punya roommate, rakan sebilik waktu itu, mungkin saya boleh panggil mereka pakcik. Mereka bertanya kepada saya, rindu rumah ke, macam tu kan. Dan itu membuatkan saya lebih rasa sedih sebabkan waktu saya berlangkah keluar daripada rumah pada hari pertama itu, saya tidak langsung dapat bersalam ataupun memeluk cium saya ahli-ahli keluarga saya. Hanyalah bertemankan video call sepanjang dalam tempoh kuarantin itu. Jadi pada ketika itu saya merasakan itulah pengakhiran hidup saya, di mana saya tidak pernah merasakan perkara itu dan cabaran yang paling besar untuk saya. Tetapi pada hari ke-6 dan berbaki 4 hari lagi sebelum saya keluar daripada pusat kuarantin, saya mendapat rakan-rakan baru yang sebaya dengan saya. Masa pada ketika itu kita berkongsi banyak perkara bersama, kita bersembang dalam ataupun berbincang dengan mereka banyak perkara. Jadi masa yang kita luangkan tu menjadikan hubungan kita sebagai rakan yang positif lebih rapat. Dan pada ketika itu saya merasakan semakin pulih mental
semakin pulih mental dan semakin saya punya penerimaan pada penyakit COVID itu semakin terbukalah dan tidak pun menyalahkan takdir. Sekali lagi saya disahkan positif COVID-19, tidak bersimptom pada ketika itu, tetapi ahli keluarga saya yang lain semua mengalami ataupun merasai sekurang-kurangnya 2 jenis simptom. Seperti mama saya menghadapi simptom hilang jeri bau, batuk selsema dan juga sukar untuk bernafas. Kakak saya hilang jeri bau dan sepupu saya pun hilang jeri bau. Jadi pada ketika itu saya seperti seorang yang tidak merasai apa-apa simptom. Saya hanya rasa okey. Cuma saya rasa bosan sebab saya tidak boleh nak keluar disebabkan terkurung terlalu lama. Jadi saya hanya berdoa yang kuarantin tersebut cepat-cepatlah berakhir disebabkan saya ingin keluar. Bukan keluar berjalan-jalan ke apa, cuma keluar untuk pulang ke rumah disebabkan saya kuarantin di kampung dan perasaan di rumah tu semakin menebal dalam diri. Saya telah pun merasai 2 jenis kuarantin, di mana yang pertama saya kuarantin di hospital yang saya dijaga sepenuhnya oleh doktor dan juga frontliner nurses di sana, di mana saya diberi makan 4 kali sehari oleh penjaga saya di hospital. Saya dicek ataupun diperiksa kesihatan 3 kali sehari untuk mendapat tahu kita punya tahap oksigen, darah dan sebagainya. Dan sistem pada ketika itu sangat-sangat lancar disebabkan pesakit COVID tidak terlalu ramai. Okey, pengalaman kuarantin saya yang kedua, saya kuarantin di rumah walaupun saya positif kerana pada ketika itu bilangan katil ataupun fasiliti yang disediakan oleh pihak KKM tidak mencukupi untuk menampung kesemua pesakit-pesakit COVID. Jadi saya tidak diperiksa secara harian oleh doktor ataupun nurse, dan pada ketika itu saya perlu menghantar report kesihatan secara harian kepada pihak KKM melalui aplikasi MySejahtera. Alhamdulillah, ahli keluarga saya yang disahkan positif COVID-19 hanya mengalami simptom ringan di tahap yang kedua kalau tak silap saya. Maknanya tidak ada yang ke tahap yang lebih tinggi sehingga dimasukkan ke ICU atau sebagainya, Alhamdulillah. Tetapi pada ketika itu yang paling teruk adalah mama saya, sebabkan beliau perlu untuk pergi untuk menjalani ujian kesihatan secara fizikal di klinik kesihatan, sehingga dihantar ke hospital untuk di X-ray dan dijalankan ujian darah. Dan itulah merupakan peristiwa yang paling menimbulkan kerisauan dan kebimbangan kerana mama saya perlu menjalani ujian kesihatan ataupun pemeriksaan secara harian di klinik dan hospital. Setelah saya disahkan negatif, seperti yang saya cakap sebelum ini, saya tidak mengalami apa-apa simptom. Jadi selepas itu pun saya hanya menjalani hidup saya seperti biasa. Tetapi ahli keluarga saya yang lain yang mengalami simptom pada ketika itu, sesetengah simptom yang mereka rasakan kekal sehingga ke hari ini, seperti rasa sukar untuk bernafas dan untuk menelan air liur dan sebagainya. Dan itulah merupakan kesan-kesan positif COVID-19 walaupun kita dah negatif. Okey, setelah bergelar pesakit COVID-19, saya sedari suatu perkara di mana pesakit-pesakit COVID dijaga dengan rapi dan dengan baik sekali oleh pihak frontliner, oleh doktor dan nurse dan petugas-petugas KKM yang lain. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih, berbanyak-banyak terima kasih kepada mereka yang telah pun menjaga saya dan keluarga, maupun menjaga pesakit-pesakit COVID di luar sana yang lebih teruk daripada kami, kerana jasa yang anda berikan sangat-sangat tidak terbalas disebabkan mereka mengorbankan masa bersama keluarga, waktu malam mereka, waktu rehat mereka untuk memastikan pesakit-pesakit COVID ini hidup dalam satu suasana yang tenang dan juga penuh dengan hikmah. Akhir sekali, buat adik-adik yang bakal menonton video perkongsian ini, saya ingin berpesan dan mengajak anda untuk berbuat satu perkara di mana kita yang tidak disahkan positif COVID-19
tidak bermakna selama-lamanya kita akan selamat daripada virus tersebut. Jadi kita mestilah menghormati dan juga memberi sokongan kepada pesakit-pesakit COVID-19 secara mental, kerana saya sebagai bekas pesakit COVID-19, saya faham bagaimana seorang pesakit itu merasakan apabila mereka disahkan positif. Mereka menghadapi tekanan perasaan, mereka menghadapi kesukaran untuk berfikir secara rasional. Jadi kita perlu menghormati sensitiviti mereka dengan tidak bertanya soalan-soalan yang kurang menyenangkan, maupun tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati ataupun yang tidak menyenangkan, seperti menyalahkan mereka dan sebagainya. Jadi untuk itu sahaja saya rasa perkongsian ini. Marilah kita bersama-sama mendoakan agar virus COVID-19 ini akan lenyap dari muka bumi dan kita semua akan selamat, insyaAllah. Stay home and stay safe everyone. Terima kasih untuk peluang yang diberikan ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Terima kasih, Fanlaina. Itu pengalamannya. Kadang-kadang Cikgu Su pengalaman dia lebih kurang je. Ya, ya. Bila mereka dapat tahu, tentulah terkejut. Ya. Ya, kalau kita pun terkejut. Tapi saya pernah terbaca kuman virus COVID ni bagi orang yang dah sembuh tu dalam badannya masih ada lagi. Cuma dia tak aktif dalam jangka masa 3 ke 6 bulan. Tapi Okey. jadi walau macam mana pun kita dah sembuh, bab kata dia tadi, kita kena tetap jaga kesihatan. Kesan dia masih ada? Ya, kesan dia. Jadi kita kena jaga sama-sama. Dia masih ada kat dalam, cuma dia tak aktif. Sebab Baik. itu kita kuarantin 10 hari kan Cikgu Man? Betul. Hingga 14 hari. Jadi kena sama-sama terus menjaga selagi kita semua tak mendapat sifar kes untuk satu tempoh yang panjang. 7 hari ke atas. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada sahabat-sahabat Facebook saya ni. Ada yang saya tanya tulis kat Facebook, Cikgu Su. Ya. Saya kata ada siapa nak kongsi. Lepas tu ramai yang reply. Sukarela. Saya tak paksa pun. Tapi mereka kata kalau untuk sekolah, untuk bershare manfaat, apa salahnya? Walaupun mereka dijangkiti. Betul, Jadi betul. kita dah dengar cerita mereka tadi. Harap-harap anak-anak murid kita sedar. Jaga kesihatan, jaga SOP. Betul. Kita. Allah jaga kita. Betul. Dan juga kita ingin peringatan pada anak-anak murid kita. Siapa sahajalah yang di Malaysia yang menonton video ni. Bahawa penyakit ini tak kenal siapa dan kita tak nampak dia. Dan kalau dia dah masuk dalam keluarga kita, pada masa tu baru kita rasa macam alamak apa nak buat. Baru kita akan panik dan sebagainya. Sebelum kejadian tu berlaku, jom kita jaga sama-sama. Okey Cikgu Su, yang terakhir. Nak cakap apa? Tetap seperti biasa, jaga kesihatan, jaga SOP, jaga keluarga kita dan jaga kesihatan. Kesihatan adalah nombor 1 bagi kita semua. Okey, sama juga daripada Cikgu Man, terus menjaga SOP, kita jaga keluarga kita, kita jaga kita, pastikan semua dalam keadaan selamat di rumah. Okey, jangan lupa ada tugasan PDPR, belajar di rumah, teruskan belajar walaupun kamu rasa susah. Nak tak nak? Nak tak nak, kena usaha. Kena cuba juga. Kena cuba. Okey, itu saja pada saya Cikgu Man. Saya Cikgu Su. Kita berjumpa lagi nanti, teruskan PDPR di rumah, terus jaga kesihatan, kita jaga kita. Sekian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.